Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehari demi sehari, hari ini sudah 15 Ramadan. 15 Ramadan, bagaimana dengan bilangan juzuk Quran yang kita baca? Para jemaah yang ikut kelas tadarus secara istiqamah, bermakna kita sudah masuk 16 juzuk dah kita ni. Alhamdulillah. Yang tak ada istiqamah ni, yang duk main celah-celup, mari masjid kata tak pergi jaga, kita kata berapa juzuk sudah awak baca. Rugi, terutama sekali bagi jemaah yang tak boleh baca Quran sendiri. Para jemaah yang tak boleh baca Quran sendiri, mari ke masjid, ikut tadarus, duduk dalam majlis ilmu, pegang je Quran, ikut orang baca, boleh pahala. Orang khatam Quran, kita khatam juga. Ni mai duk cari alasan, saya tak boleh baca Quran, lepas tu balik, rugi. Dua-dua rugi. Jadi biarlah kita duduk dalam majlis ilmu, majlis tadarus, nama kita dicatat oleh malaikat bersama dengan orang yang bertadarus, dan kita juga boleh pahala khatam Quran sebab duduk sekali dengan orang khatam Quran. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, jangan rugi pahala. Peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini, ambil. Kita tak tahu tahun depan kita hidup lagi ke tidak. Tak kira yang muda atau yang tua, duduk dah dalam majlis. Tak boleh baca pun pegang Quran. Biar malaikat tulis, dia ni pegang juga Quran. Jangan terbalik sudah. Nah, takut orang tengok mana. Kepala bawah, kaki atas ni. Nah, itu nampak sangatlah tak kerti baca Quran. Yang pentingnya, kita cuba duduk dalam majlis. Yang kita duduk, dia tulis nama kita bersama dengan Ahlul Quran. Alhamdulillah. Tak kira lah masjid mana-mana pun, itulah kempen kita kepada para jemaah supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat meraih sebanyak mungkin pahala di bulan yang sangat luas rahmat Allah Ta'ala ini. Mari kita sambung pelajaran kita dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, ayat yang kita baca hari ini, ayat 40 sehingga 43. InsyaAllah. Tajuk dianya ancaman. Allah Ta'ala beri amaran terhadap golongan mulhid. Mulhid di sini golongan yang menyimpang daripada Al-Quran. Sebab dia ada juga terjemahan mulhid dengan makna etis, yang tak percaya terus. Hak ni macam tak percaya jugalah. Mungkin dia tak beriman. Ataupun dia putar kepahaman ayat itu. Ini ajaran sesat nama dia. Kemudian Allah Ta'ala minta kita berfikir tentang perbezaan antara ahli neraka dengan ahli syurga. Takkan sama. Orang duduk di rumah dengan duduk di penjara pun berbeza dah. Tak usah kata di penjara, duduk di hospital, kena COVID, kuarantin pun, Allah, berasak nak lepas 10 hari. Nak kata apa? Walau hanya ada makan, ada minum, ada tempat tinggal, ada tandas. Sekarang ni Allah Ta'ala minta kita fikir beza di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Jauh sangat-sangat. Jangan duduk beza di antara penjara dengan rumah. Tak boleh nak beza. Hospital dengan hotel tak sama. Syurga dengan neraka lagi tak sama. Tapi Allah minta kita berfikir. Kemudian Allah bagi jaminan Al-Quran ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada siapa yang mampu untuk mengganggu Al-Quran, tak ada siapa mampu nak kacau Quran, tidak mungkin. Kalau ada percubaan karut nak kacau Quran, mereka akan kecundang, mereka akan rebah di tengah jalan. Cubalah nak tahu, dan sudah ramai orang-orang yang sudah rebah
orang-orang yang sudah kecundang sebab mereka nak kacau Quran. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat kita ni. Kita baca ayat sebelum kita pergi kepada huraian. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Balik semula kepada ayat kita, iaitu ayat 40. Kita tengok tafsirul ayat. Huraian ayat ini, apa yang nak disampaikan oleh Allah kepada kita. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita ingat kaedah besar yang telah ditakwidkan oleh para ulama Islam, bahawa kalau kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, bacalah Quran. Tulis kata-kata ini. Siapa nak dengar Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala panggil kita, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Kita manusia, kita orang beriman. Dalam satu lagi ayat, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Kita ni hamba Allah. Tapi kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita solat. Kita semaya, mana kita bercakap dengan Allah. Alhamdulillah, perhubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla jangan putus. Perhubungan kita dengan Allah mesti rapat. Jangan putus, jangan, mesti rapat. Kalau tidak, jauh kita punya jarak, ia menyebabkan kita tak boleh nak fikir apakah yang sepatutnya kita buat dan apa yang tak patut kita buat. Dalam Quran, dua suruhan, larangan. Ayat-ayat lain tu yang banyak ini pengajaran dan iktibar. Allahu Akbar. Mari kita pergi pada ayat kita, ayat 40. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 1047. 1047. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sebenarnya orang-orang yang menyeleweng, itu dia panggil yulhidun, mulhid di sini dengan makna menyeleweng dari jalan yang benar mengenai ayat-ayat kami. Maksud dia apa? Tengok nota di bawah. Ini pentingnya para jemaah ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, baru kita selari. Kita baca, ada nota, kita boleh tengok. Kalau bawa Quran lain, tak ada nota dia tu. Yakni menyeleweng dengan jalan mendustakannya. Kalau kita kata orang ni mulhid, ilhad tentang dengan Quran, maknanya dia mendustakan Quran. Dia kata Quran tak betul. Satu.
Yang kedua, mengejek-ngejeknya. Apa Quran? Ini syair lah. Ini kata-kata Muhammad lah. Dia punya permainan. Makna yang ketiga, mulhid, berdegil menentangnya. Degil, tak mau. Orang cakap ini Quran bang. Undang-undang orang putih lagi up to date, lagi kemas. Quran lapuk. Dia punya bahasa memang bahasa orang yang tak beriman, yang melayak mereka ke neraka, na'udzubillah. Yang keempat, tanda ni, makna yang keempat, ilhad, mulhid dalam bab ini memutar serta mengubah maksudnya. Ini kita bimbang hari ni. Dia ambil Quran ni, hak ayat-ayat yang dia setuju disalah gunakan dengan tafsir yang salah. Macam-macam dia punya tafsir. Dia panggil tafsir batini, tafsir ikut selera nafsu. Kadang-kadang kita baca tafsir dia, kalau kita pergi baca ke orang gila di hospital pun tak boleh terima. Apa tafsir Quran dengan alat-alat zakat, alat kemaluan manusia? Punya teruk dia punya penyelewengan, ilhad dia cukup dahsyat. Tapi mengaku beriman, mengaku ahlus sunnah, jangan main-main. Kita ni ahlus sunnah ni, orang yang pegang dengan Quran tu kumpulan lain tu. Kumpulan ahlul punah dia panggil. Dia dua. Dia mengaku. Kita kata tak payahlah nak tahu ahlul punah ke ahlus sunnah, senang. Ya tengok siapa yang berpegang dengan Quran, dengan tafsir ulama salaf, siapa yang menyeleweng daripada tafsiran. Macam kita pergi melawat hospital jiwa lah dah. Kita nak pergi ziarah dia panggil setengah kita. Ni orang gila mari, dia kata. Orang mari melawat jadi muka lain pula. Ini ibarat yang mudah kita nak kata. Berapa dah tajuk? 4 dah. Mendusta, mengejek, degil, memutar. Yang kelima, menyesuaikannya dengan pahaman atau tujuan yang salah. Ambil ayat Quran, ditafsir mengikut kehendak nafsu. Guna Quran juga, tapi tafsir salah. Ini bahaya. Macam ada satu kumpulan, dia kahwin 9 orang. Berapa orang bini dia? 9. Sebab apa 9? Dia kata berdasar pada Quran. Tuhan kata fankihu ma tabalakum minan nisa, kahwinlah orang perempuan itu masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4, 2, 3, 5 campur 4, 9. Dia kata Quran benar nikah 9 orang sungguhnya menikah. Guna ayat Quran tapi guna dengan tujuan yang salah, tafsir ikut nafsu, dia panggil tafsir ikut kepala otak dia. Ini bahaya. Jadi kumpulan yang mulhid, kumpulan ilhad dalam masalah ini cukup berbahaya sebab dia guna Quran. Saya ni ikut Quran ni. Ikut Quran dengan tafsir awak sendiri. Kita kata lah, tidak, itu tafsir ikut nafsu nama dia. Cukup berbahaya. Mari kita pergi pada ayat kita. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut munasabatul ayah. Dalam ayat-ayat yang lepas, Allah SWT sebut tentang mulianya tugas para pendakwah. Ia mengajak kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang mulia, para pendakwah, ajak manusia supaya bertauhid, beriman kepada kebangkitan semula, jangan berani-berani buat maksiat. Dan Allah Ta'ala juga beri amaran kepada orang yang menentang. Maka ayat ini khas kepada orang yang ilhad, menyeleweng daripada memahami Al-Quran. Maka mari ayat ini. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Ai innal ladzina yamiluna fi ayatillahi anil haqq. Orang yang menyeleweng daripada ayat-ayat Allah. Guna Quran tapi guna untuk tujuan yang salah. Ataupun mereka memang mendusta, perlimain, yuharrifun, memutar belik makna daripada jalan yang benar. Ataupun menyembunyikan fakta, tak baca. Ayat-ayat tertentu tak boleh baca. Macam sebahagian daripada negara sekarang ni, ayatul jihad tak boleh ditafsir. Boleh baca, tak boleh tafsir. Baca tak apa, ambil berkat. Buat tiup air boleh. Tapi nak tafsir ayat jihad, jangan.
Sebab ayat ini boleh menjadi, manusia boleh jadi teroris. Bagi pihak dia teroris. Yang orang Islam kena ganyang, kena sepak ke buat kapi ini, tak ada masalah apa, toleransi. Toleransi lah kau ya. Bila kita bercakap bab hak Islam, teroris. Apa benda yang teroris ni? Dia punya cara mainan. Maknanya Quran boleh baca, jangan tafsir. Itu satu kumpulan. Kumpulan yang anti kepada jihad. Satu lagi kumpulan, ayat Quran boleh baca, tetapi tak boleh dipercayai kecuali kena takwil. Ada juga satu kumpulan lain pula. Ini juga berbahaya. Kalau tak takwil boleh jadi kafir, boleh jadi. Kita kata macam mana Allah Ta'ala turunkan ayat Quran supaya kita percaya, kita beriman, tiba-tiba lari pula dia punya makna. Itu juga satu masalah. Maka Allah kata apa? Membuatlah apa kepada Quran? La yakhfauna alaina. Tidak tersembunyi. Tengok makna terjemahan. Tidak terselindung keadaan mereka dari pengetahuan kami. Membuatlah apa dia? Allah kata fahuwa muttali'un alaihi. Allah Ta'ala tengok belaka. Wa sawfa yujazihim ala ilhadihim. Allah Ta'ala akan balas perbuatan ilhad yang kamu lakukan terhadap Al-Quran. Tunggulah apa yang dia dapat. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Kalau sudah demikian, maknanya mu tetap juga nak menyeleweng daripada Quran, nak ilhad juga dengan Quran, tak mau juga beriman, apa jadi? Marilah amaran keras. Allah Ta'ala bercerita kepada kita, maka adakah orang yang dilemparkan, yang dicampak ke dalam neraka lebih baik? Contoh di bawah ni, yakni seperti orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar mengenai ayat-ayat Allah. Ayat Allah Ta'ala jelas, Nabi SAW menafsirkan jelas, para ulama sahabat juga jelas. Tiba-tiba mari kita kata tak boleh ni, kita kena pakai hak lain. Kita kata siapa kita? Siapa kita tidak mau mengikut kepahaman ulama salafus salih dalam memahami makna ayat? Kenapa pergi cari yang lain? Kadang-kadang syair Nasrani lebih dipercayai daripada kepahaman ulama Islam. Itu juga berbahaya. Atau amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, atau orang yang datang dalam keadaan aman dan selamat pada hari kiamat. Ayat ini Allah nak suruh kita berfikir. Nak suruh mikir. Orang yang dilempar dalam neraka dengan orang yang mari dengan tenang, aman, disambut oleh para malaikat, salamun salamun. Sama dua tu? Mana boleh sama? La yastawun. Tak akan sama. Tadi kita buat di mukaddimah tadi, tak sama orang duduk dalam penjara dengan orang duduk di rumah. Tak sama orang duduk di hospital dengan orang duduk di hotel. Contohnya, macam mana? Ini neraka dengan syurga. Nak banding. Jangan baiklah. Maka Allah Ta'ala bagi amaran. I'malu ma syi'tum. Tuhan kata apa? Katakanlah kepada orang-orang yang menyeleweng itu, buatlah apa yang kamu suka. Buatlah. Ayat bahasa. Jadi tengok munasabah ayat ini. Setelah menyatakan yang benar daripada yang batil, Allah nyatakan jalan yang menyelamatkan daripada jalan yang membinasa. Mu tak hirau juga, pilih jalan yang berisiko, pilih jalan yang punah. Allah kata i'malu ma syi'tum, buatlah mu nak buat gapo. Kalau bahasa Kelantan ni senang, kita kata buatlah mu nak buat gapo. Maknanya dalam bahasa Malaysia kata buatlah apa yang kamu suka. Buat. Itu marah dah lah tu. Tidak marah itu. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah amat melihat akan apa yang kamu lakukan dan akan membalasnya. Jadi ayat ni dipanggil ayat marah tu. I'malu ayyuhal musyrikun. Buat kafir, buatlah apa yang kamu nak. Setelah kamu tahu yang benar, kamu tengok dah jalan yang betul, masih lagi memilih jalan kiri, jalan yang salah, jalan ke neraka, ikutmu. Bagi Allah Ta'alanya, aku tengok apa yang kamu buat, aku akan balas. Ibarat mudahlah
Kita dengan Allah ni laisa kamitslihi syai'. Tak boleh nak banding Allah dengan makhluk. Cuma nak suruh kita faham sama-sama kita. Macam mana? Kita bagi nasihat, bagi motivasi. Macam-macam dah kita buat ni. Nak suruh jadi baik. Nak suruh anak rajin. Dengan tuitionnya nak suruh biar boleh banyak. Tiba-tiba budak ni malah juga. Akhir kali ajar dia kata, lantak kau lah. Ikutmu lah mu nak. Marah dah tu. Mu nak jadi gapo ikutmu. Nak baca ke nak tidur, ayah dia marah. Jadi ayat Quran ni Allah kata aku tunjuk dah jalan yang baik, tunjuk dah lorong yang betul, tunjuk dah ini salah. Tak mau ikut juga. Malu masyitum, buat mu nak buat gapo. Dia panggil ayat tu marah. Marah dah lah. Sebab tak hirau apa ni? Tak hirau kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Ikutmu nak buat gapo. Mari kita pergi pada ayat 41. Innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran ketika sampainya kepada mereka akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi. Sedangkan Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi. Kitab suci ia tak dapat ditandingi. Apa dia maksud? Mari kita tengok dulu. Kita pergi kepada tafsir ayat. Allah kata apa? Orang kafir yang engkar. Innal ladzina kafaru bidzikri. Apa dia munasabah ayat ini? Annahu aqaba tahdidahum alil ilhad. Ayat 40 secara umumnya amaran kepada orang yang ilhad terhadap ayat Quran. Maka dia dipanggil ilhad secara umum. Tak kiralah ayat Quran ke, tak mau terima Nabi ke, tak mau terima hadis ke. Maka ayat 41 ni fokus at-ta'arrudu ila ilhadihim fi ayatil Quran. Fokus kepada ilhad mereka kepada ayat Quran. Kepada ayat Quran. Jadi kita kata umum kepada khusus. Macam ayat semalam juga. Kan? Allah Ta'ala tahu segala-gala dia. Tapi dia bagi khusus juga kepada fokus kepada tajuk yang tertentu. Itu dia panggil dengan ayat 39 semalam. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tu semua berkuasa. Tapi dia bawa satu ayat berkuasa menghidupkan balik orang mati. Itu dia panggil khusus. Macam ayat ni juga. Mana ilhad tu secara umum, tapi hak ni kita fokus kepada ilhad kepada Quran. Innal ladzina kafaru bil Quran. Dia panggil ayat ini khas kepada bizikri ay bil Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir dengan zikir. Az-zikri dengan mana apa? Bil Quran, dengan Quran. Ketika Quran datang kepada mereka, mereka itulah orang yang rugi, orang yang hina, orang yang akan dicampur dalam neraka wal iyazubillah. Mu jangan sedap hati. Jangan duk rasa awak tu bijak. Awak punya teori kemas. La. Allah kata apa tengok di akhir ayat 41. Wa innahu lakitabun aziz. Wa innahu lakitabun aziz. Ini orang belajar bahasa Arab dia nampak. Dia panggil takkid tu kuat. Innahu. Kita nak terjemah pun demi sesungguhnya. Tak boleh kata ini adalah satu kitab yang apa ni, yang suci. Terjemah apa mesti mantap. Dan demi sesungguhnya. Itu dia. La kitabun. Sesungguhnya dia banyak kali kita kau Melayu ni berapa kali sungguh-sungguh. Allah merupakan sebuah kitab suci azizun, yang sangat mulia, yang sangat hebat, yang tidak dapat ditandingi. Itu makna aziz. Aziz dengan makna qawi,
yang kuat, yang mantap dia punya hujah. Mana ada orang mari cabar? Tak mungkin cabar. Karena itu kata ulama tafsir, min ma'anil izzah, Allah sifatkan Quran itu kitabun aziz, kitab yang sangat mulia. Di antara makna aziz al-izzah, maknanya mulia itu iaitu mumtani'un bimatanatin rassah. Makna satu Quran yang terkawal rapi, tak mungkin orang cabar, tak mungkin orang challenge, tak mungkin orang nak lawan dia, tidak akan mungkin. Nak lawan dari sudut apa? Mari sini, duduk depan. Kita lawan. Dari sudut bahasa, tak ada orang boleh kritik bahasa Quran. Cuma ada orang kepening-peningan sedikit. Dia pening apa? Dia kata Quran tak ikut imla, tak ikut sistem penulisan. Kita kata imla tu untuk orang hak tak cerdik, mana macam kita ni belajar imla ni budak darjah 1, budak peralihan. Tapi pentinglah imla ni. Cuma Quran itu dia panggil resam Utsmani, dia ada imla dia tersendiri. Itulah salah satu daripada kesenian Quran. Kita kena belajar tulisan dia tu. Resam Utsmani kita kena belajar. Tengok dalam kitab ni, dalam ayat Quran ni. Allah kata apa tadi? Innahu lakitabun aziz. Pelajar-pelajar tengok Quran balik. Wa innahu lakitabun aziz. Kitab di sini dalam resam Utsmani dia tak ada alif. Zalikal kitabu la raiba fi, tak ada alif. Dia tulis kataba. Kalau kita nak baca imla, kita baca, tak boleh baca kitabun, kena baca katabun, kitabun. Tapi la, walaupun tak ada alif, kita kena baca kitabun. Itu dipanggil resam Utsmani. Sebab kalau kitab ni dipanggil kitab maknawi, kitab Al-Quran, itu dipanggil kitab. Satu lagi dia akan tulis dengan ada alif. Likulli ajalin kitab, ada alif. Setiap tempoh itu ada kitab, ada tulisan, ada tempoh yang setiap umur kita ni ada tempoh. Itu dia panggil dari sudut amali, ada alif. Wadah? Pelajar kita ni boleh tulis. Kalau kitab ini tak ada alif, tapi kitab amali, kita likulli ajalin kitab, dia ada alif. Nak mengaji hok ni pun pagi dah kita. Jangan duduk main cabar. Dia kata, ada pula. Tulis saya Quran pun salah. Macam kita kata itulah kesenian Al-Quran. Kalau awak rasa pandai, mari belajar. Mari cerita kepada kita apa yang lebihnya tulisan. Ini ada orang cuba nak mencadangkan supaya Quran ditulis dengan cara imla. Kita kata la, kekalkan resam Utsmani ini sampai ke hari kiamat. Itulah yang dipilih oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berijma untuk mengekalkan tulisan ini. Asalnya tulisan dia tak ada titik pun, tak bertitik. Jadi tak bimbang mari orang ke dia ni ada titik. Zaman kita ni ada titik lagi, ada baris, tu pun tak boleh baca juga. Alhamdulillah, quwwata illa billah. Mari kita. Maka mu jangan cabar, nama dia kitabun aziz. La kitabun aziz, di antara makna izzah, iaitulah orang tak boleh kacau Quran, tak boleh tiru Quran. Ketinggian makna dia cukup dekat. Setara mana tinggi dia, tengok Allah Ta'ala bagi jaminan, Allah Ta'ala bagi huraian kepada kita para jemaah sekalian. Tengok ayat 42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Sifat Quran, la ya'tihil batil, yang tidak dapat didatangi oleh sebarang kepalsuan. Tak boleh nak buat. Min baini yadayhi wala min khalfihi, dari mana-mana arah dan seginya. Sudut mana awak nak lawan Quran, mari kita cabar. Sudut mana kita nak lawan, tak boleh.
Orang nak kaji tentang bahasa, kita jawab dah tak ada bahasa. Nak kaji tentang resam tulisan pun sudah dijawab oleh ulama Islam. Nak kaji tentang fakta, tak jumpa cari. Anda ada ceritakan dulu, seorang putih. Nama dia Gary Miller. Tulis nama Gary Miller. Gary ini telah pun diupah, diberi grant oleh kerajaan Kanada untuk mencari di mana kelemahan Quran untuk diserang, di-attack, di mana lemah. Baca dia Quran daripada awal sampai akhir, baca tak jumpa cari. Dari sudut fakta pun tak jumpa, dari sudut ni pun tak jumpa, banyak tempat yang tak jumpa. Akhir sekali, apa jadi dengan Gary? Dia bukan cari kelemahan, dia dapat kelemahan Quran, dia dapat kelemahan diri dia, sehingga dia bertukar daripada Gary kepada Abdul Ahad, menjadi seorang Muslim yang hebat. Dia tulis sebuah buku, dia tulis The Amazing Quran. Tengok dalam internet, Amazing Quran, Quran yang menakjubkan. Cubalah kaji. Orang kaji Quran dengan ikhlas, dengan betul-betul, dia akan cari, dia akan jumpa. La ya'tihil batilu, tak boleh. Quran terdapat datang dari sebarang kepalsuan dari mana-mana arah. Mau nak buat apa Quran? Yang bolehnya satu je yang berjaya bagi pihak orang kafir. Tuan-tuan tulis, ini kita kena akui. Sebagai umat Islam kita kena akui, yang betul-betul berjaya dibuat oleh orang kafir, memisahkan kehidupan manusia daripada ayat Quran. Itu ada. Dia panggil gerakan sekular. Di antara jenayah besar, tulis ni para pelajar, di antara jenayah besar yang dibuat oleh para penjajah, bila dia masuk dalam negara Islam, menukar undang-undang Islam kepada undang-undang kafir. Ini jenayah. Kemudian jenayah ini disambung oleh anak-anak didik penjajah. Walaupun negara telah dimerdekakan, tapi masih lagi menjunjung perlembagaan penjajah, yang menyebabkan Al-Quran duduk di bawah undang-undang penjajah. Hari ini pun Mahkamah Syariah putuskan sekian-sekian. Dia pergi cabar di Mahkamah Persekutuan, kalah kita. Nak kata apa? Semok balik perlembagaan, kalah. Sebab apa? Kecuaian kita. Kenapa waktu kita berkuasa, waktu kita kuat dulu tidak ubah? Ubah perlembagaan itu jadi ke arah Islam. Bila kita dah lemah, berjalan bertongkat, dahulu sudah tak kuat, perpecahan berlaku dalam masyarakat, barulah nak kembali semula, nak ubah beberapa sistem, nak ubah RUU, macam-macam perubahan. Tapi bagaimana nak dapat sokongan, kita sudah lemah. Gitulah manusia ni. Waktu sihat dulu tak buat. Waktu dah sakit baru nak buat. Kita mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kita hanya mengadu kepada Allah betapa berjayanya penjajah mendidik anak-anak orang Islam dalam negara yang dia masuk. Kemudian anak-anak itulah yang menjadi penyambung lidah penjajah, mempertahankan undang-undang penjajah. Susah. Kita yang belajar agama pula terpinggir. Anak ngajar satu subjek di kuliah. Tajuk dia Tarikh Tashri' Al-Islami. Sejarah perundangan Islam. Banyak sangat sinonim sangatlah cerita-cerita keburukan yang dibuat oleh penjajah terhadap undang-undang Islam. Masalahnya penjajah balik. Anak orang Islam pula jadi pengganti penjajah. Kita kata rahimallahul walid. Allah Ta'ala bagi rahmat yang luas kepada bapa saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dia selalu berpantun. Dia kata apa? Harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal undang-undang. Nak kata apa? Harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal perasaan. Penjajah sudah tidak ada, tapi undang-undang dia didakap. Penjajah sudah tidak ada, tapi perasaan nak jadi penjajah, perasaan nak hidup macam orang putih itu masih lagi menebal dalam sebahagian hidup masyarakat. Kita kata nak apa? Allahu Akbar, ini yang kita bimbang hari. Baik, Quran Allah jamin, la ya'tihil batilu min baini yadi wala min khalfi. Tak ada siapa yang boleh cabar Quran,
tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang amat bijaksana, lagi amat terpuji. Kita kena kenal siapa Allah. Allah perkenalkan diri dia Hakimun Hamidun. Maknanya Allah yang turun Quran, yang menggubalkan undang-undang Quran ini. Orang mencuri potong tangan, contohnya orang berzina kena sebat, orang bunuh orang, kisah bala bunuh. Jangan kata undang-undang Dracula. Ini Allah yang tetapkan. Sama juga dalam bab harta, Allah Ta'ala tetapkan harta, pusaka, dia panggil faraid. Yastaftuna qulillahu yuftikum. Orang tanya tentang harta pusaka, Allah jawab Allah yang jawab. Jangan permain-main dengan bab pusaka dalam Islam. Kita nak jual takafur, nak jual apa, berhati-hati dengan ucapan kita. Jangan sentuh faraid yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan rasa kita lebih bijak daripada Allah, jangan. Maknanya ayat Quran ini turun daripada Allah yang bijaksana, Al-Hakim. Hikmah itu maksudnya dia letak satu tempat di tempat yang kena pada tempat dia. Itu makna Hakim. Apa makna Hamid? Yang terpuji. Sebab apa? Sempurna, lengkap segala perkara yang diperlukan telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sebarang kekurangan, sebarang aib tidak ada. Yang aibnya kita. Kita apa? Kita yang tak faham Al-Quran, itu bukan salah Quran, tapi salah kita. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tulis pelajar. Ayat ini, ayat yang ketiga ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama tadi puak kafir, kemudian ayat yang kedua ni Quran, ayat yang ketiga ni khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari celaan golongan yang engkar. Dia kata Muhammad ni penyair, Nabi reka sendiri jumpa dengan hantu dalam gua di Hira, buat balik jumpa dia kena ganggu ke jin, buat balik benda pelik. Macam-macam lah dia kata. Macam-macam dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kata apa? Allah kata apa? Sabar Muhammad. Dari celaan golongan yang engkar, tidak lain melainkan seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul dahulu daripadamu. Ayat ini dipanggil tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak bagi penenang kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala mu kena kata ke puak kafir macam-macam, macam-macam dia kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata Nabi dulu kena dah penyakit ni. Nabi dulu sudah kena penyakit seperti ini. Jadi mu jangan takutlah, jangan sedihlah, sebab sama ya. Oh, semua Nabi kena berlaku benda ni. Allahul musta'an. Kita yang ikut dakwah Nabi kena juga dengan apa yang kita ada. Inna rabbaka lazu maghfiratin. Ingat, oleh itu bersabarlah dengan cekal hati menghadapinya. Sesungguhnya Tuhanmu berkuasa penuh melimpahkan keampunannya kepada orang-orang yang taat. Orang taat dapat keampunan, dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami orang yang dengar Quran, orang yang beriman dengan Quran, orang yang beramal dengan Quran, orang yang taat, yang mendapat limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, akhir ayat Allah kata apa? Wa zu iqabin alim. Dan berkuasa penuh menimpakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya kepada orang-orang yang engkar. Orang yang engkar cari penyakit, orang yang taat alhamdulillah boleh nikmat. Ayat ini ditafsir juga dengan surah Ar-Ra'di. Tanda pelajar. Suratul Ra'di ayat 6, Allah kata,
Wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Allah Ta'ala sangat pengampun bagi hamba dia, bagi manusia yang zalim. Mana zalim itu buat maksiat. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Tapi Allah Ta'ala juga dahsyat dia punya tindakan, azab dia dahsyat. Dua-dua sekali ada belaka. Maknanya Allah Ta'ala letak dua. Satu maghfirah, satu lagi azab. Inilah yang dia katakan kita dengan dalam perjalanan hidup kita ni seperti burung terbang dua sayap. Khauf, raja. Bila kita baca ayat iqab, ayat seksa, kita kena takut. Bila kita baca ayat pengampunan, kita kena harap. Jadi burung terbang dua sayap, kita manusia juga kena berjalan di antara khauf dengan raja. Kalau tidak, kita kecewa, kita akan jadi manusia yang kecundang, fras, takut tak bertempat, ataupun manusia sekular yang tak takut kepada Allah sebab terlalu besar pengharapan dia. Tuhan dia pengampun, tak apa, tak solat pun, tak tutup aurat pun, beres je. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Berapa ramai orang-orang dulu ahli maksiat gini-gini, dekat nak mati, jadi charity, derma sana, derma sini, buat masjid sana, masjid sini, mati pula tengah waktu pergi Mekah. Dia punya takwilat. Kita tak tahu. Itu dia, kita tahu. Kenapa kita nak kiaskan dengan orang? Sebab mati itu kita berbeza-beza. Kata orang, al-mautu wahid wal asbab muta'addidah. Mati satu ya. Malaikat mau cabut nyawa mati. Tapi sebab-sebab kematian itu berbeza. Ada orang mati aksiden, ada orang mati penyakit, ada orang mati qawi. Yang penting bagi kita mati dengan husnul khatimah. Berakhirnya kehidupan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang kita dambakan, itulah yang kita doakan, itulah yang kita harapkan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan kehidupan dengan baik. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan ayat 340 sehingga 43. Sekarang ni kita pergi kepada al-fawaid. Beberapa faedah dari sudut pendidikan, dari sudut ilmiah yang kita nak kutip dalam ayat kita ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut, Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Orang-orang yang menyeleweng dari jalan benar mengenai ayat-ayat kami. Apa dia menyeleweng ini? Kata di Ibnu Abbas, tulis ni pelajar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni terkenal dengan nama Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Ulama umat ini pernah pakar dalam bidang tafsir Quran. Ada orang kata dia ni taraf profesor. Tak ada profesor. Atas pada profesor lagi. Pakar dalam bidang tafsir Quran. Ibnu Abbas kata apa? Huwa an yudha'al kalam ala ghairi mawadhihi. Makna ilhad, iaitulah orang yang meletakkan ayat Allah Ta'ala bukan pada tempat dia. Sebab itulah kita kena belajar tafsir, kena belajar sabab nuzul. Bukan ambil Quran ni pakai pasan tak tu kalu. Jangan. Mesti kena tepat. Maka dengan ini, ayat ini menolak perbuatan orang-orang yang tafsir Quran mengikut selera dia, bukan mengikut kepahaman Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang dibuat oleh golongan batiniyah. Golongan batiniyah ni, dia tafsir Quran ikut batin. Itu yang dipelik. Ada sebagai pengamal-pengamal ajaran-ajaran yang pelik-pelik ni, dia panggil batiniyah. Dia tu aku tu dia, macam-macam dia punya. Akhir sekali dia tu Tuhan, Tuhan tu dia. Ramai? Wal ittihadiyah, al-hulul wal ittihadiyah. Tuhan duduk dalam poket dia, dan dia tu sama dengan wal malahidah, puak-puak mulhid, wa ghulatul mutasawwifah, orang-orang yang melampau daripada golongan-golongan ahli tasawuf yang melampau, yang duk mai dia tu Tuhan. Ni ada ni kumpulan ni. Telah ada senarai-senarai. Dia panggil kumpulan macam-macam.
Di dalam kalau tengok di majlis agama tu dia ada satu senarai ajaran-ajaran sesat yang telah diwartakan. Ini dia panggil. Dan masalahnya hak sesat pun nak dibongkar balik jadi tak sesat. Ini macam-macam lah pengikut-pengikut ajaran sesat ni. Sebab itulah kerajaan kena peka. Jangan duk lok seorang dua buat kerja habis orang kata kerana seorang dua, kerana seekor kerbau bawa lumpur habis satu kampung kotor. Kerana seorang berfaham yang macam ni habis nak ubah warta-warta yang telah diputuskan oleh para pengkaji, para ulama Islam dahulu. Jangan main. Jadi tafsir Quran ni mesti tafsir mengikut apa yang ditafsirkan oleh ulama yang muktabar, yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama tafsir yang hebat, kemudian disambung oleh imam-imam yang besar dalam bidang tafsir yang muktabar. Banyak juga tafsir. Hak pelik-pelik pun ada. Kita kata jangan Quran itu ditafsir mengikut cara dia. Ditafsir mengikut cara dia, tak boleh kita buat ikut say. Baik, faedah yang kedua. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Orang yang dicampak dari neraka baik ke orang yang aman damai dalam syurga baik? Kata di ulama jawazul mufadalah. Boleh kita buat bandingan kebaikan walaupun tak sama. Boleh kita buat. Sebab apa? Ifhaman lil khasmi, semata-mata nak menjatuhkan kepahaman orang yang lawan kepada Quran, orang yang tak mau terima Quran. Kalau nak kira bukan boleh, mana boleh banding syurga dengan neraka, tak boleh banding. Tapi dia panggil nak meruntuhkan hujah puak-puak yang menentang. Jadi boleh kita guna. Yang pentingnya kita banding orang yang zahir, yang benda yang zahir yang jelas, macam kita gini lah. Nah, bila kita tengok orang tak baik, kita kata mu ni awak dengan dia. Pada mana kita boleh banding? Oh ni orang soleh, ni orang tak soleh, tak boleh nak banding. Tapi dia panggil perbandingan itu supaya nampak perbandingan yang jelas depan mata. Mudahlah kita nak faham. Jadi ayat ini Allah kata apa? Afaman yulqa finnar. Kemudian Tuhan bagi kata i'malu ma syi'tum, membuatlah apa yang kamu nak. Kan? Innahu bima ta'maluna basir. Ayat ini lebih kepada amaran kepada orang yang tak mau dengar Quran. Buatlah. Ikut sukamu. Mu nak buat gapo. Tapi ingatlah Allah Taala tengok apa yang kamu lakukan itu, kemudian kita akan balas. Berapa dah tu? 2 kan? Sekarang ni kita pergi kepada yang ketiga. Allah Ta'ala perkenalkan Al-Quran, innahu lakitabun aziz. Quran aku ni kitab yang mulia, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tak boleh dirempuh masuk oleh sebarang bentuk penyelewengan, tak boleh nak masuk dalam Quran. Sebarang bentuk penyelewengan tak boleh kacau Quran. Ini kita kata ini adalah merupakan jaminan Allah Azza wa Jalla bahawa tak mungkin orang nak kena kepada Quran. Tadi saya bincang awal dah. Nak dari sudut mana? Dari sudut lughah, dari sudut fakta, dari sudut apa saja pun tak boleh nak attack. Cuma berjayanya si kafir ni memisahkan orang daripada Quran, itu berjaya. Ini kita kena akui, mereka berjaya. Sekarang ni pula bila kita ajak orang balik kepada Quran, mari tadabbur Quran, sama-sama kita pula duk tanya. Tahu tanya? Duk perlimain, ajak orang baca Quran, ajak orang tadabbur Quran, nak baca pun tak erti. Tak pandai baca, kita belajarlah. Tapi biar dia dengar makna Quran ni begini, maksud Quran ni begini, itulah yang kita kata yang besar. Karena itu dalam ayat tanda ni pelajar. Suratul Hijri ayat 9. Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turun Quran, kami jaga Quran. Samalah dengan ayat ni. La ya'til batilu. Mari seorang makcik buat suara video audio ni. Dia kata tuan-tuan kalau nak baca Quran, baca ayat ni. Inna nahnu nazzalna zikra
wa inna lahafizun. Kalau baca ayat ni, malaikat bermari, malaikat akan betul kalau kita salah baca Quran, ataupun malaikat tak ambil orang salah tu, tak angkat ke Tuhan. Dia pilih yang baik-baik je. Kita kata nak cakap tengok kiri kanan. Ada dalil ke macam ni? Itu bercanggah dengan ayat Quran yang Allah Taala kata, "Iza qara'tal Quran fasta'iz billah." Bila baca Quran, kita kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan baca ayat la yati apa ni, inna nahnu nazzalna dzikra. Semua tu ayat Quran, tapi setiap tempat tu ada tempat dia. Jangan duduk pandai-pandai duduk reka benda. Tapi sibuk ni makcik-makcik ni. Duk hantar WhatsApp mari kita ni. Ustaz, apa hukum ni? Betul ke tidak? Dia kalau benda pelik, jadi lalu. Tama-tama sampai TikTok dia panggil ni. Mudah jadi TikTok ni. Bijak orang putih ni. Bijak. Dia kacau kita dengan berbagai kekacauan. Baik, kita pergi kepada ayat yang keempat. Faedah yang keempat, Allah kata apa? Dalam ayat tadi. Tanzilum min hakimin hamid. Ayat Quran ni mu kena yakin, mu kena percaya sebab dia turun daripada Allah yang bijaksana lagi amat terpuji. Hakim bermakna hakim, pemutus. Mana tidak ada mana-mana manusia yang berhak untuk menggubal undang-undang hukum hakam. Halal haram ini tidak berdasarkan Quran. Tidak. Geng-geng sekular yang berani buat benda ni. Orang-orang yang beriman dia tak akan buat. Kita kata boleh nak cabar undang-undang Tuhan, jangan. Ini tak tahu yang mencabar undang Tuhan tu anak-anak orang Islam juga. Sama ada menjadi peguam ke, jadi apa ke, kita kata jangan duk cabar hukum Tuhan. Jangan duk cabar. Sebab itulah ini masalah. Maka Allah kata hukuman itu mari daripada Allah Azza wa Jalla, jangan kita cuba nak berani nak langgar. Dan Allah Ta'ala sifat dia pula satu lagi, Hamidun, terpuji Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Maknanya dua sifat. Allah yang menurunkan Quran ini, sifat dia hakim, bijak, undang-undang dia semuanya kena pada tepat, dan hamid. Allah Ta'ala juga terpuji, tak ada sebarang kekurangan. Kita rasa kurang Quran, tak cukup sebab kita yang tak cukup. Habis kita sayang dah kekurangan, kenapa? Baik, yang terakhir pada pelajar sekalian, inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim. Ayat 43. Allah Ta'ala tu punya keampunan kepada hamba dia yang bertaubat, dan juga seksa yang dahsyat bagi orang yang apa? Yang derhaka. Seperti biasalah, ana dah ulang banyak kali dah tajuk ni. Hari ni kita ulang lagi bahawa kita berjalan mesti ada dua sifat, takut dan mengharap. Takut dan harap. Jadi bagi orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, mesti ada takut dengan harap. Kerana itu kata Imam Ahmad rahimahullah, tulis kata-kata Imam Ahmad, yang bagi lisairi ilallah azza wa jalla, sepatutnya bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah, sifat takut pada Allah Ta'ala dan sifat rajak mengharapkan keampunan Allah wahidan, sama level. Kenapa awak diam tu? Takut nak buat maksiat. Kenapa awak semangat tu? Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dua-dua selevel, satu level. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahib. Mana-mana kumpulan yang lebih tak cukup 50-50, binasalah tuan dia. Dia terlalu takut, dia akan binasa. Kecewa, takut, frust, jadi gila isim, macam-macam gila yang akan jadi. Terlalu berani mengharap rahmat, dia akan jadi sekular, liberal, macam-macam benda-benda yang pelik lagi. Dia tak boleh. Kita mesti serentak. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita akan sambung lagi ayat kita 44 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.